Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah tajuk yang ke-23 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah. Okey, anda boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link FB Live pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Tajuk kita hari ini adalah generasi Rabbani. Apakah maksud generasi Rabbani? Insya-Allah saya akan kongsikan sebentar lagi. Hai, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Hai. Waalaikumsalam Puan Masyita. Hai Puan Juli Masyita. Okey, alhamdulillah. Thank you yang tolong share dan kongsikan saya punya link live pada hari ini, supaya ramai-ramai dapat manfaat, insya-Allah. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dan berdoa semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Puan Bihasna. Hai Nurul Nadia. Okey, alhamdulillah. Hai Umi Afan, Kalisha, Umairah. Hai Puan Fatimah Mong. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Okey, alhamdulillah. Apakah yang dimaksudkan dengan generasi Rabbani? Rabbani itu adalah daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud Rabbani, iaitu Tuhan kami. So kita semua adalah umat Nabi Muhammad yang beriman kepada satu-satunya Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan dengan generasi Rabbani ialah golongan yang mempelajari Al-Quran dan kemudian lepas dia mempelajari Al-Quran, dia akan mengajarkannya pula kepada orang lain. Ni adalah disebutkan sebagai generasi Rabbani. Generasi Rabbani ni tak ramai yang ada dekat muka bumi ni, dan mereka adalah insan yang benar-benar bertuah, yang Allah pilih, yang Allah merestui mereka untuk mereka mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Dan hendaklah kita ketahui, orang kafir sangat takut akan generasi Rabbani ni, sebab dia tahu generasi Rabbani ni kebergantungan dia sangat-sangat kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa situasi sekalipun yang berlaku, mereka akan meletakkan Allah nombor satu. So generasi Rabbani ni pegangannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup kita, insya-Allah. Dan barang siapa yang sentiasa berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Allah menjanjikan mereka takkan sesat selama-lamanya, insya-Allah. Waalaikumsalam Puan Nur Syawirah dan semua yang memberi salam. Okey, alhamdulillah. Beruntungnya sangat mereka yang menjadi generasi Rabbani ni adalah mereka yang mempunyai hati yang bersih, fikiran yang sentiasa meletakkan akhirat dan Allah nombor satu dalam kehidupannya. Tak ada fikir keduniaan, dan mereka ni sangat zuhud terhadap
akhirat dan sentiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah selagi mana kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, manusia tu tak akan sesat. Manusia tu akan sentiasa di jalan yang benar, sentiasa dalam bimbingan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang diturunkan dalam ayat Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran tu semuanya adalah mengandungi daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. So generasi Rabbani ni sangat-sangat beruntung kerana mereka adalah antara insan yang mendapat syafaat di hari akhirat kelak. Sebab tu tak rugi kalau kita hari ini sibuk-sibukkan diri kita dengan banyak mentadabur Al-Quran, banyak membaca Al-Quran untuk saham akhirat kita. Sebab tu setiap hari jangan tinggal untuk membaca Al-Quran walau apa situasi sekalipun. Bacalah semampunya. Tak mampu 2 muka surat, kita boleh baca 1 muka surat. Tak mampu 1 muka surat, boleh baca setengah muka surat. Boleh, tak ada masalah. Yang penting hendaklah kita istiqamah beramal dengan segala apa yang telah Allah perintahkan dan Allah suruh kita untuk kita beramal, dan kita jaga di dunia ini untuk kembali ke tempat tinggal akhirat kita dengan selamat, insya-Allah. Generasi Rabbani telah diperkatakan akan makin hilang dari semasa ke semasa. Sebab ramai sangat umat manusia pada hari ini terlampau cintakan dunia. Sebab tu kalau anda perasan, ramai sangat ulama-ulama sekarang ni yang telah pergi dan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai sangat ulama-ulama yang telah meninggal dunia. Itulah tanda sebagaimana generasi Rabbani ni semakin pupus, semakin berkurangan, semakin hilang kerana manusia sekarang ni sibuk untuk mengejar keduniaan, lebih cintakan dunia dan tidak peduli hal akhirat mereka. So kita tak nak macam ni, dan kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah pelihara kita dan Allah jaga kita supaya kita sentiasa di landasan yang benar dan kita sentiasa berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Kita akan sentiasa selamat dan tak akan sesat andai kita berusaha untuk menjadi seperti generasi Rabbani ni, insya-Allah. Sebab tu kalau kita lihat ramai orang hari ni yang tinggalkan Al-Quran. Sebab tu orang yang tinggalkan Al-Quran ni, kehidupan dia lemah, keluarga dia porak-peranda. Umat Islam sekarang pun makin teruk, bertelagah sana sini, dan kita lihat banyak kemusnahan dan juga banyak masalah yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini hanya kerana sikap segelintir masyarakat yang sewenang-wenangnya meninggalkan Al-Quran. So kita hari ini, kalau kita tak mampu untuk menyampaikan ataupun mengajarkan kepada orang lain, hendaklah kita membaca dan mentadabur segala isi di dalam Al-Quran, dan kita belajar tafsir di dalam Al-Quran. InsyaAllah, kalau kita tak mampu nak ajar, tak apa, kita sendiri yang betulkan bacaan Al-Quran kita, betulkan tajwid kita, betulkan apa yang perlu kita belajar hari ini. Jangan malu, jangan sombong. Ada orang hari ni, dia kerana usianya dah 40 lebih, dia malu nak masuk kelas, malu nak bertanya, sebab dia anggap sepatutnya umur dia macam tu, dia patutnya dah tahu lebih. Tetapi kita tak perlulah malu. Kalau kita malu, sampai bila-bila pun kita tak tahu. Contohi seperti Datuk Rosyamno, waktu usia 40 lebih, beliau belajar untuk mengaji Al-Quran sebab dia sedar diri dia tak pandai. Dia sedar diri dia perlu banyak diperbetulkan bacaan-bacaan dalam Al-Quran, dan Alhamdulillah dia siap sponsor lagi orang-orang yang tak tahu mengaji macam dia sponsor untuk mengaji sama dan pandai macam dia, insya-Allah.
Inilah adalah proses. Bukannya kita sombong, dah kita tak tahu, dah kita jahil, kita sombong, kita ego, kita anggap diri kita dah tahu, dan sampai bila-bila sebenarnya kita tak tahu dan kita tak ada perubahan dalam hidup kita. So jangan malu, jangan malu. Biarlah usia ke level pekerjaan kita ke, semua tu bukan ukuran. Sebab Allah tak pandang pun semua tu. Yang Allah pandang adalah, Allah pandang setiap amal kita. Allah pandang setiap usaha kita. Usaha kita untuk memperbetulkan diri kita, insya-Allah. So bila kita istiqamah, jaga Al-Quran kita, kita istiqamah untuk beramal, insya-Allah banyak rezeki yang tak disangka-sangka daripada Allah Subhanahu Wa Taala hadir dalam kehidupan kita. Tak percaya, anda jaga Al-Quran setiap hari, amalkan Al-Quran tanpa miss. Amalkan dulu 40 hari. Amalkan dulu 40 hari dan lihat. Dalam 40 hari tu jangan satu hari pun miss untuk baca Al-Quran. Anda akan nampak kesan luar biasa. Allah sangat mempermudahkan urusan kita dunia akhirat. Allah melancarkan urusan rezeki kita. Allah bagi kehidupan keluarga kita aman, damai, tenteram. Asbab kita mentadabbur Al-Quran dan memuliakan Al-Quran. Ramai orang hari ni, dia tak pandai nak memuliakan Al-Quran. Tak jaga adab. Tak jaga adab dengan Al-Quran. Tak jaga adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, jangan kita tanya balik, kenapa? Kenapa hidup aku macam ni? Kenapa ujian datang bertimpa-timpa? Sebab kita, bila kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dari situlah sebenarnya Allah sedang memberikan kita ujian untuk kita kembali kepada Allah. Bila kita tak diberikan ujian, kita akan terus hanyut, kita akan terus terbuai dengan dunia yang melalaikan. Sebab tu hidup kita pun tak terurus, hidup kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So key pointnya di sini, jaga Al-Quran. Jaga Al-Quran dan berusaha untuk menjadi seperti generasi Rabbani. Generasi Rabbani ni adalah mereka yang menjaga Al-Quran dan mereka yang berusaha untuk mengajarkan apa yang telah diketahui dan dipelajari, ajarkan pula pada orang lain. Sama juga dengan konsep ilmu. Kalau kita tahu sesuatu ilmu tu, seperti seorang guru. Seorang guru mengajarkan seorang murid ilmu pengetahuan. And then, bila murid tersebut dapat manfaat, maka akan mengalirlah pahala buat guru tersebut asbab kerana memandaikan anak muridnya. Asbab kerana menyampaikan ilmu tanpa jemu. Inilah yang kita nak. Sama juga macam Al-Quran. Kalau kita mengajar orang Al-Quran, daripada dia zero, tak tahu apa-apa, daripada dia tak kenal alif bata, and then Alhamdulillah dia dah boleh baca Al-Quran, banyak sangat pahalanya. Banyak sangat pahala orang yang mengajarkan orang lain sehingga pandai, lagi-lagi yang berkaitan dengan akhirat, yang berkaitan dengan ilmu agama. So hari ini, janganlah kita takut hilang harta, hilang pangkat, hilang kerja, hanya kerana semua tu kita takut kehilangan perkara keduniaan tu, sehingga kan kita meletakkan agama kita ni yang paling bawah. Tetapi sepatutnya orang yang beriman dan bertakwa, dia akan meletakkan label agama tu di paling atas. Dia akan mengutamakan agama dan akhirat dia demi untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. So betulkan diri kita. Mulai hari ni, jangan lagi pegang mindset untuk kejar dunia-dunia sampaikan kita tak sanggup nak kehilangan pekerjaan, tak sanggup nak hilang pangkat, tak sanggup nak hilang harta, hanya kerana ketamakan diri kita masing-masing, sehingga mengabaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntung sangat orang yang ada dan pegang Al-Quran ni. InsyaAllah inilah penyelamat kita di hari akhirat kelak. Dan akhir sekali, hari ni, kenapa generasi Rabbani ni semakin pupus? Sebab sikap manusia pada hari ni, dia lebih takut kepada manusia. Dia lebih takut kepada pihak atasan berbanding dengan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya kita lihat,
bagaimana hukuman hudud, hukuman qisas yang tak dilaksanakan di Malaysia ni lalu menyebabkan jenayah semakin berleluasa. Namun ada negara ada sebilangan kecil negara yang dah amalkan cara hukuman Islam yang sebenarnya, seperti negara Brunei, negara Aceh yang telah menjalankan hukuman hudud sebagaimana siapa yang mencuri kena potong tangan, siapa yang berzina kena rejam dengan batu. So itulah yang perlu dilaksanakan oleh negara kita kalau kita nak negara kita ni mengamalkan agama Islam yang sebenarnya selaras dengan hukuman yang dijalankan, yang disarankan oleh syariat Islam yang sebenarnya. Tetapi kita, itulah macam saya bagi tahu tadi, kita ni lebih takut kepada manusia, lebih takut kepada autoriti yang atasan, sehingga kan kita tak peduli. Padahal Allah telah berfirman di dalam ayat Al-Quran, hukuman hudud, hukuman qisas, semuanya telah ada di dalam Al-Quran. Siapa yang mencuri kena potong tangan, siapa yang minum arak kena sebat 100 kali. Semua hukuman-hukuman ni memang betul, memang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena berpegang kepada Al-Quran, sebab Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kata-kata Allah yang teragung yang perlu kita patuhi dan kita follow, insya-Allah. Dan saya doakan semoga kita sama-sama dapat menjadi generasi Rabbani yang kaya ilmu, yang kaya jiwa, kaya akhlaknya, dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampailah ke Jannatul Firdaus, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita bertemu lagi di esok hari, insya-Allah, kalau Solehah larat. Insya-Allah kita terus untuk berkongsi ilmu dan juga menyampaikan ilmu pengetahuan, insya-Allah. Segala yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datangnya daripada diri Solehah. Solehah minta maaf, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.